Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khaliwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengirian Anak Haja Salihah serta ahli kerabat diraja dan juga kerajaan serta rakyat negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah pertusan takziah kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II, Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Dan kepada Tuan Yang Terutama The Right Honourable Boris Johnson MP, Perdana Menteri United Kingdom, berikutan dengan kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Putera Philip, The Duke of Edinburgh pada hari Jumaat 9 hari bulan April 2021. Dalam titah pertusan berkenan Kebawah Dulia Maha Mulia dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengirian Anak Haja Salihah serta ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam menzahirkan rasa simpati yang amat mendalam berikutan kemangkatan Duli Yang Teramat Mulia Putera Philips, The Duke of Edinburgh. Baginda masih ingat pertemuan terakhir dengan Duli Yang Teramat Mulia Putera Philip semasa majlis bersantapan tengah hari di Raja Jubli Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II di Windsor Castle pada tahun 2012, di mana Baginda dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengirian Anak Haja Salihah sangat menghargai persahabatan yang erat lagi mesra dengan Duli Yang Teramat Mulia Putera Philips, dan Baginda berdua akan sentiasa mengenang pertemuan dan perbualan dengan Duli Yang Teramat Mulia Putera Philip. Duli Yang Teramat Mulia Putera Philip akan sentiasa dikenang melalui kerjanya yang banyak menyentuh kehidupan, khususnya The Duke of Edinburgh's International Award yang memberi dorongan kepada banyak golongan belia di merata dunia termasuk negara Brunei Darussalam. Bagi mengakhiri pertusan berkenan, sekali lagi Baginda dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengirian Anak Haja Salihah dan juga ahli kerabat diraja, kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam menzahirkan takziah yang amat mendalam kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Queen Elizabeth II dan seluruh ahli kerabat diraja dalam tempoh kehilangan besar dan berkabung ini. Menjelang bulan Ramadan, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah sebagai wadah amal jariah Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzuddin Wad Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan ahli kerabat Baginda mengendalikan pengagihan buah kurma sebagai kurnia pribadi Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kepada seluruh umat Islam di negara ini. Sejumlah 154.5 tan metrik buah kurma jenis Safawi dibekalkan oleh Al-Madinah Dates Company Arab Saudi dibagikan kepada seluruh rakyat dan penduduk yang beragama Islam di negara Brunei Darussalam dengan tidak menghadkan umur dan taraf kerakyatan. Pengendalian pengagihan buah kurma kurnia pribadi Kebawah Dulia Maha Mulia di seluruh negara diadakan secara berperingkat-peringkat. Bagi memastikan kelancaran pengendalian pengagihan tersebut, Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah telah melaratkan lokasi pengagihan iaitu bagi orang ramai akan diagihkan melalui ketua kampung masing-masing. Manakala bagi penjawat awam melalui kementerian dan jabatan masing-masing dan pegawai dan kekitangan syarikat swasta yang berdaftar adalah melalui syarikat masing-masing. Setiap seorang Islam akan menerima satu kotak kecil yang mengandungi 300 gram. Dengan pengagihan buah kurma ini yang membolehkan seluruh umat Islam di negara ini menikmati kurma kurnia pribadi Kebawah Dulia Maha Mulia sebagai juadah berbuka puasa nanti. Hamba mengucapkan banyak menjunjung kasih kepada Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang mengagihkan kurma tiap-tiap tahun. Alhamdulillah, saya menerima kurma ini untuk menjunjung Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei
Saya ucapkan sekali lagi ribuan terima kasih. 3 kes import baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan kemarin dan 4 kes sembuh. Dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 217 seorang kanak-kanak lelaki berumur 13 tahun yang tiba ke negara ini dari United Kingdom. Penyiasatan dan pengesanan kontak mendapati 2 kontak terdekat dan mereka diarahkan untuk melakukan ujian virus SARS-CoV-2. Manakala kes 218 seorang lelaki berumur 47 tahun dari Mesir dan kes 219 seorang lelaki berumur 55 tahun dari Eropah yang tiba ke negara ini pada 26 Mac 2021 melalui Kuala Lumpur. Penyiasatan dan pengesanan kontak mengesahkan tidak ada kontak terdekat bagi kes ini memandangkan mereka telah dikuarantin sebaik sahaja tiba ke negara ini dan keseluruhan pengendalian perjalanan semasa ketibaan dan pengasingan diri mengikut Standard Operating Procedure SOP yang sedia ada. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini dicatatkan sebanyak 219 kes dengan 10 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 206. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020 manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 78 kes. 457 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,432 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 423 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 116,596 sampel. Makmal lanjut dan kembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Pendaftaran bagi penuntut-penuntut warga tempatan dan warga negara asing yang akan melanjutkan pengajian ke luar negeri bagi mengikuti program vaksinasi kebangsaan COVID-19 akan dibukakan. Semua penuntut dikehendaki membuat dan memaskini pendaftaran melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan www.moi.gov.bn atau pautan yang tertera. Kementerian Kesihatan telah menetapkan syarat-syarat bagi para penuntut yang ingin mengikuti program vaksinasi kebangsaan COVID-19, iaitu pemberian vaksin COVID-19 akan diberikan mengikut keutamaan tertakluk kepada tarikh-tarikh dijangkakan meninggalkan negara Brunei Darussalam. Pemberian vaksin COVID-19 hanya akan diberikan kepada penuntut yang akan keluar negeri dalam tempoh 1 bulan ke atas yang akan datang. Ini adalah untuk memastikan mereka menerima 2 dos vaksin bagi mendapatkan perlindungan terbaik. Hendaklah berumur 18 tahun ke atas, hanya diberikan kepada yang mempunyai akaun BroHIMS. Bagi mereka yang belum membuat pendaftaran akaun BroHIMS, boleh membuat pendaftaran di klinik atau hospital kerajaan sebelum membuat perjanjian atau datang ke pusat vaksinasi yang telah pun dikhususkan. Pemberian vaksin tertakluk kepada pusat-pusat vaksinasi yang telah dikenal pasti. Mereka akan menerima pesanan ringkas SMS bagi tarikh, jam dan lokasi pusat vaksinasi yang dikenal pasti. Sebarang pertanyaan lanjut hubungi talian nasihat kesihatan 148 atau bahagian beasiswa Kementerian Pendidikan melalui talian 238 0019 semasa waktu pejabat. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Februari 2021 meningkat sebanyak 1.8% tahun ke tahun berbanding bulan Februari 2020. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Februari 2021 meningkat sebanyak 0.5% berbanding bulan Januari 2021. Harga makanan dan minuman ringan mencatatkan peningkatan sebanyak 3.9%, manakala harga bukan makanan mencatatkan peningkatan sebanyak 1.3%. Peningkatan IHP didorong oleh peningkatan harga dan kos pengangkutan 7.7%. Makanan dan minuman ringan 3.9% dan perhubungan 1.3%. Namun peningkatan ini diimbangi oleh penurunan harga dan kos pakaian dan kasut 8.8%, perhiasan
peralatan isi rumah dan penyelenggaraan rutin isi rumah 1.9% dan pelbagai barangan dan perkhidmatan 0.5%. Kenaikan harga pengangkutan adalah disebabkan oleh kenaikan harga kenderaan bermotor diikuti oleh tiket penerbangan. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan pula didorong oleh kenaikan harga makanan seperti sayur-sayuran, ayam, daging lembu dan kerbau. Harga sayur-sayuran naik susulan faktor perubahan cuaca yang tidak menentu. Manakala itu, kenaikan harga ayam, daging lembu dan kerbau disebabkan peningkatan permintaan domestik berikutan sekatan perjalanan keluar negara dan juga bekalan import yang terhad. Kos perhubungan pula meningkat disebabkan oleh peralatan telefon dan telefaks, khususnya telefon bimbit yang baru diperkenalkan di pasaran dan perubahan dalam harga pakej perkhidmatan perhubungan. Laporan penuh IHP bagi bulan Februari 2021 boleh didapati melalui laman sesawang JPS www.deps.gov.pm. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas mengelolakan majlis bacaan tahlil dan doa arwah kampung dan majlis penyampaian derma untuk anak-anak yatim. Majlis berlangsung malam tadi di masjid berkenaan. Hadirin berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua selaku Penaung 1 Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Kilanas. Majlis diisikan dengan bacaan surah Yasin dan tahlil beramai-ramai serta doa arwah sekampung. Pada majlis ini, seramai 19 orang anak yatim menerima derma dari tabung derma khas anak-anak yatim Masjid Kampung Kilanas dan sumbangan dari penduduk kampung berkenaan. Majlis merupakan antara aktiviti tahunan sempena menyambut kedatangan bulan Ramadan. Muhammad Faidul Islam bin Abdullah. Kegagalan jantung merupakan salah satu punca kematian yang sering berlaku di seluruh dunia termasuk di negara Brunei Darussalam. Peranti pembantu ventrikel kiri atau Left Ventricular Assist Device LVAD antara alat yang digunakan di negara ini bagi para pesakit yang menghidap masalah jantung yang teruk. Menteri Kesihatan menjelaskan LVAD merupakan pam jantung mekanikal yang digunakan bagi merawat pesakit yang mengalami kegagalan jantung. Pesakit yang memakai LVAD juga perlu berdisiplin dalam pengambilan ubat-ubatan serta memerlukan pemantauan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar mengongsikan hal tersebut dalam temu bual semasa majlis doa kesyukuran yang diadakan sempena 5 tahun pemasangan alat LVAD ke atas seorang pesakit. Sejak memakai alat ini, beliau bukan saja dapat bergerak dengan baik, kembali bekerja dan menjadi the breadwinner for the family lah. So sejak ia ada LVAD ini pun beliau berterusan bekerja dan dapat menjadi ketua keluarga dengan menjalankan keluarganya lah. So alhamdulillah. Awang Ramli bin Haji Khamis yang didiagnosis dengan kegagalan jantung yang teruk pada tahun 2002 menjalani pemasangan HeartMate 2 sejenis LVAD dengan bantuan kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di Glen Eagles, Pusat Perubatan Jerudong Park JPMC. Negara Brunei Darussalam merupakan salah sebuah negara yang menggunakan LVAD sebagai rawatan. Dasar Iklim Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bermatlamat membuka laluan bagi perubahan iklim yang berdaya tahan untuk negara yang lestari. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua semasa mesyuarat bersama The Right Honourable Dominic Raab MP, Setiausaha Negara Pertama dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Hal Ehwal Commonwealth dan Hal Ehwal Pembangunan United Kingdom. Mesyuarat berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Yang Berhormat dan The Right Honourable juga bertukar-tukar pandangan mengenai sokongan United Kingdom terhadap usaha negara dalam mempelbagaikan ekonomi dan bidang-bidang kerjasama yang berpotensi termasuk fintech dan tenaga yang diperbaharui.
The Right Honourable seterusnya mengulangi hasrat United Kingdom untuk meningkatkan lagi hubungan bersama ASEAN dengan menjadi rakan dialog ASEAN. United Kingdom juga melahirkan hasrat untuk mengadakan dialog ekonomi ASEAN-UK kedua tahun ini dan sokongan bangkit menyertai perjanjian komprehensif dan progresif bagi rakan kongsi Trans-Pasifik. The Right Honourable seterusnya menjelaskan mengenai aspirasi United Kingdom selaku pengerusi sidang Parti-Parti Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ke-26 COP26 yang akan diadakan pada 1 hingga 12 November 2021 di Glasgow, United Kingdom. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan rahmat dan limpahan pahala yang berlipat ganda dari berbagai amalan yang dilakukan semasa bulan Ramadan. Perkara itu antara intipati ceramah khas menjelang Ramadan yang diadakan malam tadi di Masjid Rashidah Salatul Bolkiah, Kampung Sungai Akar. Ceramah bertajuk Rebut Ganjaran Keutamaan 10 Hari Pertama Ramadan disampaikan oleh Pengiran Ahmad Faris Ramadani bin Pengiran Haji Salihuddin, Pegawai Halih Wal Masjid. Majlis merupakan salah satu aktiviti tahunan bercorak keagamaan anjuran Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM bagi menyemarakkan kedatangan bulan Ramadan. Hadirin berhormat Major Jeneral Besar Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Dan segala usaha kita ni dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikan. Majlis juga diselajurkan dengan penyerahan wakaf 100 buah sejadah. Agama Islam mengajar umatnya untuk sentiasa menanamkan sifat-sifat mahmudah dalam diri, iaitu sifat-sifat terpuji seperti berbuat baik, ikhlas dan prihatin. Sifat-sifat ini antara yang diterapkan ke dalam masyarakat di negara ini yang dikenali dengan sikap pemedulian, simpati dan tanggungjawab kepada golongan memerlukan. Perkara tersebut dikongsikan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Halih Agama semasa majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim dan daif yang diadakan di Kampung Pintu Malim. Menurut Timbalan Menteri Halih Agama, beberapa pihak terus berusaha mengelurkan dan mengumpulkan dana bagi memberi bantuan kepada masyarakat di negara ini. Mengumpulkan dana bagi memberi pertolongan ataupun bantuan kepada mereka, sama ada dari pihak kerajaan, pihak swasta. 40 orang anak yatim dan daif dari daerah Brunei dan Muara menerima sumbangan derma. Sumbangan merupakan daripada ahli-ahli kumpulan insan seni Brunei Darussalam serta syarikat-syarikat tertentu. Majlis antara lain dihasrat membantu para penerima menyambut kedatangan bulan Ramadan yang menjelang tiba. Pengunjung Hari Terbuka Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi berpeluang untuk menguji pandu kenderaan elektrik serta seatbelt convincer. Hari terbuka yang berlangsung sehingga hari ini di bangunan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi itu diadakan bagi meningkatkan kesedaran kepentingan pemakaian tali pinggang keselamatan. Hari terbuka dihasratkan memberikan beberapa dasar dan pelan strategik di bawah Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Juga diadakan pameran dari Jabatan Penerbangan Awam, Jabatan Pengangkutan Darat, Jabatan Perkhidmatan Pos dan Pusat E-Kerajaan serta dari Agensi Cyber Security Brunei. Para pengunjung juga berpeluang mengetahui lebih lanjut mengenai fungsi pencarian atau search nombor pendaftaran nomborku. It's a laman info yang memaparkan tanda-tanda pengenalan kenderaan atau lebih dikenali sebagai nombor pendaftaran kenderaan yang orang ramai boleh pohonkan terus melalui tawaran terbuka melalui kaunter-kaunter JPD. Mulai minggu ini, satu ciri baru iaitu search telah pun diperkenalkan bagi memudahkan orang ramai untuk mencari nombor-nombor bagi semua siri yang tidak dipaparkan di laman utama.